Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam video yang seterusnya kaitan dengan 1.2 operasi asas aritmetik yang melibatkan integer. Okey, pada hari ini kamu boleh rujuk muka surat 10, 11 dan 12. Okey, muka surat 10 melibatkan pengiraan gabungan operasi bagi integer. Muka surat 11 kita akan belajar tentang hukum operasi aritmetik. Muka surat 12 kita akan belajar tentang penyelesaian masalah melibatkan integer. Okey. Kamu boleh rujuk buku teks kamu muka surat 10. Bagaimanakah anda membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi bagi integer? Okey, apabila melakukan penghitungan, maksudnya pengiraan yang melibatkan gabungan operasi ke atas integer, kamu kena ikut tertib operasi seperti berikut. Yang pertama, kamu kena selesaikan tanda kurung dulu, tanda kurungan macam ni. Okey, kemudian kamu kena selesaikan soalan yang ada tanda darab atau bahagi dari kiri ke kanan. Kemudian barulah kamu selesaikan soalan yang melibatkan tanda tambah atau tolak. Okey, cara nak ingat dia adalah ku dabata to. Ku untuk kurungan, da darab, ba bahagi, ta tambah, to tolak. Okey, kamu ingat dah. Ku, da, ba, ta, to. Ulang sekali lagi. Ku, da, ba, ta, to. Okey, macam mana nak menyelesaikan masalah? Saya akan tunjukkan contoh 7. Soalan A terlebih dahulu. Okey, negatif 8 darab negatif 2 tambah 3. Dekat sini ada kurungan. Jadi macam mana nak selesaikan soalan ni? Okey, bila kamu dapat soalan begini, kamu ingat balik tadi formula tadi ku dabata tu. Kita kena selesaikan yang kurungan dahulu. Okey. Okey, kurungan terlebih dahulu. Negatif 8 darab negatif 2 tambah 3 sama dengan. Okey, bila kamu dah masuk sekolah mendengar, kamu tak perlu buat bentuk lazim macam kamu belajar di sekolah rendah. Okey, semua pengiraan kamu mesti ada tanda begini sama dengan dan kamu tulis jawapan. Lepas tu next step sama dengan di bawah jawapan sampailah kamu dapat jawapan akhir. Tak ada lagi bentuk lazim macam sekolah rendah dulu. Okey, negatif 8 darab, kamu selesaikan yang dalam kurungan ni dulu. Negatif 2 tambah 3. Kamu boleh tekan kalkulator. Nanti cikgu ajar macam mana nak tekan kalkulator. Negatif 2 tambah 3, kamu akan dapat 1. Okey. 1. Negatif 8 darab 1, kamu akan dapat negatif 8. Macam mana kamu boleh dapat negatif 8? Semua ni kamu dah belajar pada video yang sebelum ni. Okey. Saya tunjukkan di sini. Kalau ada tanda tambah darab dengan tambah, jadi tambah. Kalau tanda tambah darab, positif darab negatif jadi negatif. Kalau negatif darab positif jadi negatif. Kalau negatif darab negatif jadi positif. Okey, macam itulah. Sebab itulah negatif 8 darab 1, kamu akan dapat negatif 8. Okey, next saya akan tunjukkan bagaimana nak gunakan kalkulator. So, inilah jawapan dia. Negatif 8. Okey, ni cara nak gunakan kalkulator. Tadi soalan tadi, kamu ambil negatif 8. Dekat sini kamu tekan ni, kamu cari yang ni. Ada tanda kurungan, lepas tu ada tanda negatif kat tengah-tengah. Okey, kamu tekan ini.
Lepas tu kamu tekan nombor 8 darab kurungan, ni kurungan, negatif balik 2 tambah, ni tambah 3 tutup kurungan sama dengan. Okey, kamu akan terus dapat jawapan. Tapi untuk kamu tingkatan 1 mesti ada jalan kira. Okey, mesti ada jalan kira. Okey, saya tunjukkan soalan B. Macam mana nak selesaikan soalan B. 7 tambah 2 darab negatif 3. Okey, di sini kita nak kena buat apa dulu? Kamu mesti ingat tu. Buat kurungan dulu. Okey. Buat kurungan dahulu. Tapi di sini kamu tengok ada nombor dengan nombor. Tak ada apa-apa simbol di sini. Okey, untuk pengetahuan kamu, kalau jumpa nombor lepas tu ada kurungan, itu bermaksud darab. Kurungan ni maksudnya darab. Kalau tak ada apa-apa simbol, maksudnya di situ adalah darab. Jadi sebenarnya dia jadi 7 tambah 2 darab negatif 3. Okey, sekarang kita ada darab. Kita buat yang darab dulu. Turunkan nombor 7 ni, tulis 7 tambah 2 darab negatif 3. Kalau kamu tak tahu 2 darab negatif 3, kamu boleh guna kalkulator. Kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat negatif 6. Okey, kalau nombor tu negatif 6, okay, tambah negatif 6. Negatif 6 ni kita kena letakkan kurungan dekat dia. Okey, lepas tu kita ada 7 tambah negatif 6. Kamu ingat balik kalau ada simbol yang berlainan macam ni, dia akan jadi tolak. Kamu kena tulis 7. Ni jadi 7 tolak 6. Jawapan dia 1. Okey. Soalan seterusnya, soalan C. Kita ada 4 tolak 12 bahagi negatif 2 tambah negatif 1. Okey, nak buat yang mana dulu? Kita ada kurungan, ada bahagi, ada tanda tolak, ada tanda tambah. Okey, kurungan di sini menunjukkan nombor tu berada dalam, nombor tu adalah nombor negatif. Jadi bukan yang kita kena selesaikan yang dalam kurungan dulu. Okey. Macam ni, kita buat macam ni. Saya guna pen merah nak tunjuk. Okey, mula-mula kita buat tanda bahagi ni dulu. Selepas tu kita selesaikan ni, tambah dengan tolak, tambah negatif, jadi di sini jadi simbol tolak. Okey. 4 tolak, kamu ambil 12 bahagi dengan negatif 2. Kamu boleh tekan kalkulator. 12 bahagi negatif 2. Kamu akan dapat negatif 6. Okey. Lepas tu ini ada tanda tambah dengan negatif. Tambah negatif jadi tolak 1. Okey. Kemudian kita ada 4 tolak negatif 6. Kalau simbolnya sama jadi tambah. Kamu tulis 4 tambah 6 tolak 1. Okey, 4 tambah 6 tolak 1. Kamu boleh guna kalkulator. 4 tambah 6, 10. 10 tolak 1, 9. Okey. Next, soalan D. Negatif 12 tambah kurungan negatif 16 per negatif 22 tolak negatif 24. Okey. Negatif 12 tambah negatif 16. Okey, dekat sini kita nak buat apa? Kita selesaikan yang kurungan ni dahulu. Tambah negatif, dia akan jadi tolak
16 per dengan negatif 22 tolak dengan negatif jadi tambah 24. Ni semua kamu kena ingat ni. Tambah tolak jadi tolak, tolak jadi tambah. Okey. Macam mana kamu nak selesaikan negatif 12 tolak 16? Kamu tekan saja kalkulator, dapat negatif 28 per. Okey, lepas tekan kalkulator kamu akan dapat di sini negatif 22 tambah 24, 24 tolak 22 dapat 2. Okey, jadi jawapan kamu adalah sorry saya tak boleh tulis kat situ sebab bawah sangat. Di jawapan ni saya tulis dekat sebelah dia sama dengan negatif 14. Okey, kalau jawapan tu dalam bentuk negatif mesti tuliskan tanda negatif. Okey, tu jawapan dia, negatif 14. Okey, murid-murid, harap kamu faham apa yang cikgu terangkan di sini. Okey. Sekarang kita akan beralih kepada hukum operasi aritmetik. Okey, kamu boleh rujuk muka surat 11. Okey. Hukum operasi aritmetik ada 4. Yang pertama, bagi semua nilai A dan B, kalau A tambah B, dia akan jadi B tambah A. Kalau A darab B sama dengan B darab A. Macam contohnya 4 tambah 2 sama dengan 2 tambah 4. Okey, kalau 3 darab 2 sama dengan 2 darab 3. Macam itulah. Itu dinamakan hukum kalis tukar tertib. Okey, untuk B. Okey, B kita ada hukum kalis sekutuan. Hukum kalis sekutuan. Untuk C, kita ada hukum kalis agihan. Yang keempat, kita ada hukum identiti. Okey, saya akan terangkan pada next slide. Okey. Yang ni tadi saya dah terangkan dah. Okey, nanti saya akan bagi contoh. Sekarang saya nak terang dulu hukum-hukum yang ada. Okey, untuk yang kedua, bagi semua nilai A, B dan C. Okey, kurungan A tambah B, kurungan tambah C, dia sama juga dengan A tambah B tambah C. Okey, nampak tak B ni dia letak dia keluarkan daripada kurungan jadi kurungan baru kat sini. Okey, kalau darab pula A darab B darab C, dia akan jadi A darab B darab C. Ini namanya hukum kalis sekutuan. Bila kita nak guna hukum-hukum ni semua, nanti kita akan tengok dalam contoh. Okey, yang ketiga, bagi nilai A, B dan C, A darab B tambah C sama dengan A darab B tambah A darab C. Okey, A darab ada kurungan B tambah C, kurungannya di belakang macam ni. Ni maksudnya A darab dengan B, lepas tu kita tambah A darab dengan C. Okey, begini. Okey, yang kedua kita ada A darab B tolak C. Dia akan jadi A darab B tolak A darab C. Tengok sini, A darab B tolak A darab C. Ini dinamakan hukum kalis agihan. Okey, hukum kalis agihan. Okey, yang keempat, bagi semua nilai A. A ni apa? A ni maksudnya nombor lah. Sebarang nombor, kalau kamu tambah dengan sifar, kamu akan dapat balik nombor tersebut A. Contoh, 1 tambah sifar jadi 1. 100 tambah sifar jadi 1. Okey, kemudian A darab sifar sama dengan sifar. Bermaksud sebarang nombor. Contoh, 3 darab sifar sama dengan sifar. 100 darab sifar sama dengan sifar. Okey, yang seterusnya. Kalau A darab 1 dapat A. Contoh, 5 darab 1 sama dengan 5. Kalau 6 darab 1 sama dengan 6. Okey. Sebenarnya kalau kita ada nombor yang sama, saya pilih nombor 10. Okey, 10 tambah negatif 10, jawapannya adalah kosong. Okey, nombor lain 20 tambah negatif 20 sama dengan kosong. Sifar. Okey.
Ataupun A darab 1 per A sama dengan 1. Contoh lainnya adalah kalau 2 darab 1 per 2, kita akan dapat 1. Janji dua-dua nombor ni sini dengan di sini adalah sama. Jawapan nanti dapat 1. Okey, ini namanya hukum identiti. Okey, saya akan terangkan di sini. Okey, hukum. Contoh 8, kamu rujuk contoh 8 muka surat 12. Selesaikan setiap yang berikut dengan pengiraan efisien. Pengiraan efisien ni bermaksud kita gunakan hukum yang dah dipelajari sebentar tadi. Okey, kita tengok di sini 29 tambah 38 tambah 2. Kita boleh gunakan hukum kalis sekutuan. Kenapa kita guna hukum kalis sekutuan? Kerana kita ambil di sini 38 tambah 2, kamu boleh kira je dengan otak. 38 tambah 2 dapat 40. Jadi dekat sini kita guna hukum kalis sekutuan. Okey, kalau lupa kita tengok balik yang mana hukum kalis sekutuan. Okey, ini hukum kalis sekutuan memberitahu kita bahawa kalau A tambah B kurungan tambah C sama juga dengan A tambah B tambah C. Di sini maksudnya kita tak tambah yang depan dulu, kita tambah yang belakang dahulu. Okey, kita tengok balik. Tengok ni. Kita tak tambah 29 tambah 38. Mungkin kamu akan pening lah nak kira macam mana ni. Tak tahu. Okey, kamu tengok yang belakang. 38 tambah 2 akan dapat 40. Okey, kita buat kurungan di belakang macam ni. 38 tambah 2 dapat 40. Jadi 29 tambah 40 dapat 69. Okey, soalan B pula. Kat sini kita ada 2 darab 24 darab 5. Okey, kita macam mana kita nak selesaikan benda ni? Kita ada 2, ada 5. 2 dengan 5, kalau kamu tahu tak, kalau 2 darab 5 kita akan dapat 10. Jadi kita gunakan kaedah hukum kalis tukar tertib. Apa itu hukum kalis tukar tertib? Kita tengok balik slide yang sebelum ni, hukum kalis tukar tertib. Okey, dia kata kalau A darab B sama dengan B darab A. Jadi dekat sini kita ubah nombor 2 ni, kita letak di belakang. Jadi 24 darab 2 darab 5. Kita darabkan 2 darab 5 ni dulu, jadi 10. Okey, so 24 darab 10 dapat 240. Di sini kita gunakan hukum kalis sekutuan, iaitu kita darab yang belakang dahulu. Jadi hukum kalis tukar tertib ni apa? Kita ubah tempat. Kalau hukum kalis sekutuan, maksud sepatutnya kita darab yang depan dulu, tapi kita darab yang belakang. Okey, yang ketiga, soalan yang ketiga, 7 darab 3040. Macam mana nak darab dengan 3040 ni? Banyaknya nombor kan, serabut. Okey, jadi 3040 ni kita guna hukum kalis agihan, di mana 3040 sama juga dengan 3000 tambah 40. Okey, so 7 darab kurungan 3000 tambah 40. Okey, bila ada macam ni kita gunakan hukum kalis agihan. Kita tengok slide yang sebelum ni, hukum kalis agihan. Okey, hukum kalis agihan bermaksud kalau A darab kurungan B tambah C, jadi A darab B, A darab C. Tulis tanda tambah ikut pada sini. Itu tambah. Okey, so kita pergi kepada soalan tadi. Okey, jadi 7 darab 3000 tambah 7 darab 40. Darabkan dua-dua ni dapat 21,000 tambah 7 darab 40 jadi 280 sama dengan 21,280. Okey. Yang tak dinyatakan dekat sini adalah yang tadi, yang terakhir kita belajar tu hukum identiti. Okey, contoh kat sini saya bagi. Contohnya kalau 3 darab dengan sifar, kita akan dapat sifar. Okey. Lagi, kalau 10 tambah negatif 10, kita akan dapat sifar. Okey, lagi apa? Sebarang nombor. Contoh 5 darab dengan 1, dia akan dapat nombor dia balik, 5. Okey, lagi 1/2 darab dengan 2.
Jawapannya adalah 1 ataupun 2 darab 1/2. Jawapannya 1. Sebab apa? Sebab ini 2 dengan 2 ni nombor yang sama, sebab kita boleh potong-potong. Okey, jadi dapat 1 kat situ. Itu adalah yang ni adalah hukum identiti. Yang ni hukum identiti yang tadi tu. Okey. Jadi kita pergi kepada subtopik yang terakhir lah untuk hari ni, iaitu bahagian penyelesaian masalah. Okay, selalunya murid-murid selalu tak suka bila sampai bahagian penyelesaian. Sebab apa? Sebab kena berfikir. Okay, tak apa. Kita buat sama-sama. Okay, penyelesaian masalah tunggakan kad kredit Luqman ialah 2,300. Pada suatu ketika, dia menggunakan kad kreditnya untuk membuat bayaran bagi 3 buah buku yang berharga RM120 setiap satu. So, 3 buah buku harga RM120. Seminggu kemudian, akaun kad kreditnya dikenakan faedah sebanyak RM3 dan Luqman membuat bayaran balik sejumlah RM400. Terangkan sama ada Luqman menjelaskan hutangnya atau tidak. Okey. Tunggakan. Tunggakan ni maksudnya benda yang dia belum bayar. Yang tak bayarlah tunggakan, tertunggak. Okey. Lepas tu dia beli pula buku, 3 buah buku, harga buku tu satu buku RM120. Kalau 3 buku, RM360 lah kan? Kemudian akaun kad kreditnya dikenakan faedah sebanyak RM3. Kena faedah pula. Lepas tu dia bayar balik RM400. So, dia sebenarnya dah jelaskan hutangnya ataupun tidak ada hutang tak lagi. ... Kita tak tahu. So, kita kira lah lepas ni. Okay. Jumlah tunggakan dia adalah negatif 230. Okay. Tunggakan bermaksud baki hutang dan ditulis dengan... Okey, tunggakan bermaksud baki hutang dan ditulis dengan tanda negatif. Okey, apa-apa yang hutang kamu tandakan dengan tanda negatif. Okey, lepas tu dia belanja. Belanja pun kira negatif juga. Belanja 3 darab negatif 120 sama dengan negatif 360. Bayaran faedah. Faedah ni bermaksud bank kenakan bayaran terhadap Luqman sebanyak negatif 3. Okey, bayaran balik yang Luqman bayar kepada bank adalah RM400. Kita boleh gunakan simbol positif. Okay, so, baki akaun kad kredit Luqman, kita mulakan dengan dia punya tunggakan iaitu negatif 230 tambah negatif 360 iaitu duit buku tadi, tambah dengan faedahnya iaitu negatif 3, tambah dengan bayaran balik apa yang Luqman dah bayar sebanyak 400. Okey, kemudian kita selesaikan di sini. Okey, macam mana nak selesaikan apa yang kita dah belajar sebelum ni, iaitu kalau jumpa simbol tambah dengan negatif dia akan jadi tolak. Tambah dengan negatif jadi tolak. Okey, tulis semula. Jangan kira dalam bentuk lazim. Kamu kena tulis bentuk macam ni. Negatif 230 tolak 360 tolak 3 tambah 400. Kamu tekan kalkulator kamu, jawapan kamu akan dapat negatif RM193. Okey, negatif RM193 bermaksud Luqman ni dia belum menjelaskan hutangnya kerana akaun kad kreditnya masih ada tunggakan sebanyak 193 darjah. Jadi soalan tadi dia tanya, terangkan sama ada Luqman menjelaskan hutangnya ataupun tidak. Tidak, Luqman belum menjelaskan hutangnya. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih untuk sebab kamu dah menonton video ini sehingga tamat. Assalamualaikum, jumpa lagi.